Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 3. Okey, tajuk kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Kita ni dalam bidang sirah. Hari ni kita nak belajar tentang sirah Nabi dan masyarakat Mekah. Okey, jom kita belajar. Okey. Yang pertama, kisah masyarakat Arab Jahiliah. Okey, kita nak tahu macam mana cara hidup masyarakat Arab Jahiliah. Macam mana cara pergaulan diorang. Okey. Sebelum tu, Arab Jahiliah ni maksudnya apa? Jahiliah. Jahiliah ni daripada perkataan jahil. Jahil tu bermaksud bodoh ataupun tidak tahu. Orang Arab, masyarakat Arab Jahiliah ni dia tak tahu apa-apa tentang agama. Okey, kita nak tengok apa yang terjadi ya. Nombor 1, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Masyarakat Arab Jahiliah dulu, diorang ni tak bersatu padu. Diorang hidup tak aman damai sebab mereka berpuak-puak. Tahu tak berpuak-puak tu apa? Contoh, orang ni, geng ni, dia tak boleh kawan dengan geng lagi satu. Dia tak boleh bercampur, tak boleh bergaul. Mereka hidup berpecah belah. Sentiasa ada peperangan. Nampak ni? Ni kaum ni bertemu dengan kaum ni, dia asyik nak berperang sahaja. Okey, pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Okey, diorang selalu bergaduh sebab apa? Sebab nak rebut harta dan kuasa. Setiap hari diorang bergaduh. Okey, seterusnya. Okey. Nombor 2, kepercayaan. Diorang ni, masyarakat Arab Jahiliah ni percaya kepada apa? Okey, kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah berhala. Menyekutukan, apa maksud menyekutukan? Menyekutukan ni maksudnya menduakan Allah. Maksudnya dia percaya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Iaitu mereka percaya kepada berhala. Berhala mereka. Berhala ni patung-patung yang dibuat daripada batu ataupun biji-biji tamar yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Mereka buat Tuhan diorang. Jadi lepas dah siap tu diorang sembah berhala. Okey, mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Apa-apa saja yang diorang nak minta, diorang minta dekat berhala ni. Kalau ikut logik akal, patung-patung ni boleh ke beri kamu bantuan? Kalau kamu minta pertolongan kepada patung-patung ni, boleh ke mereka bagi bantuan kepada kita? Mestilah tak boleh sebab mereka pun tak boleh gerakkan tangan diorang, nampak? Tak boleh bernafas, semua kita lagi hebat kan? Okey, buat apa kita nak minta pertolongan kepada berhala-berhala ni? Sebab berhala-berhala ni tak boleh mendatangkan apa-apa faedah pun kepada kita. Okey, seterusnya. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Pernah dengar tak khurafat tu apa? Apa maksud khurafat? Okey, khurafat ni maksud dia kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Kepercayaan yang karut. Masyarakat kita kadang-kadang ada juga yang mempercayai benda-benda yang karut. Contohnya, ini apa? Siapa tahu ni? Ini ialah perkara-perkara yang khurafat. Ini ialah tangkal. Tangkal ni apa ni kita letak dekat mana? Kadang-kadang kalau orang dulu-dulu dia orang letak, dia orang pakai dekat leher. Tapi yang kamu pernah tengok tak yang ni? Ni orang yang baby baru lahir, dia orang ada tak kamu nampak baby tu diikatkan dengan benang warna hitam?
Itu ialah perkara-perkara khurafat. Benda-benda yang tahyul. Tangkal ini dipercayai boleh mengelakkan baby yang baru lahir tu diganggu oleh makhluk-makhluk halus ataupun diganggu jin dan syaitan. Jadi letak tangkal ni supaya baby tu dihindari daripada diganggu. Itu perkara yang khurafat lah. Jadi kita percaya kepada benda lain selain daripada Allah. Sepatutnya kita berdoa kepada Allah supaya baby yang baru lahir tu tidak diganggu. Bukannya percaya pada tangkal ni. Ya, kita tak boleh percaya kepada benda-benda khurafat. Okey. Seterusnya, nombor 3, cara hidup. Cara hidup orang Arab masyarakat Arab Jahiliah ialah mereka suka minum arak. Suka sangat minum arak. Itu minuman harian mereka, iaitu minum arak. Nampak? Minum arak. Lepas tu mabuk kan. Minum arak, lepas tu berjudi. Berjudi. Nampak? Berjudi. Okey. Lepas tu berbohong dan menilik nasib. Berbohong dan menilik nasib. Ni. Contohnya pergi dekat bomoh ke ataupun penilik nasib. Tanya, apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya pada akan datang. Jadi dia orang pun tilik nasib. Bawa tangan nak tengok tapak tangan. Nak tilik nasib. Itu kepercayaan ataupun cara hidup orang Arab Jahiliah. Ni semua perbuatan yang mendatangkan dosa. Ni semua minum arak ni berdosa, berjudi ni berdosa, bohong pun berdosa, menilik nasib pun berdosa. Mereka juga membunuh anak perempuan. Yang ni yang paling sedih. Nampak? Bila lahir je anak perempuan, nampak ni, bila lahir je anak perempuan, mereka akan segera untuk bunuh anak perempuan. Dia nak anak lelaki sahaja. Itu kepercayaan ataupun cara hidup orang Arab Jahiliah. Dia orang tak nak anak perempuan, dia orang nak anak lelaki sahaja. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi rasul. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad ni dia duduk dengan masyarakat Arab Jahiliah tadi itulah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam kalangan orang-orang masyarakat Arab Jahiliah. Okey. Tapi Nabi ni mempunyai kepribadian yang mulia walaupun masyarakat Arab Jahiliah tu mengamalkan perkara yang bukan-bukan, menyembah berhala semua tu, bunuh anak perempuan, berjudi minum arak tu, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Sebaliknya, Nabi Muhammad mempunyai kepribadian yang mulia. Okey, yang pertama, apa kepribadian Nabi Muhammad? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Okey. Yang pertama, amanah. Amanah. Susah sangat nak jumpa pada zaman Arab Jahiliah tu. Susah nak jumpa orang yang bersifat amanah. Jadinya Nabi Muhammad ni terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Sebelum Nabi Muhammad berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad menguruskan perniagaan Siti Khadijah. Okey, Khadijah ni percaya dekat Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad ni seorang yang amanah, jujur. Okey. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad ni tak pernah berbohong seumur hidup dia. Dia tak pernah berbohong. Dia sentiasa bercakap benar dan berlaku adil. Okey. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Okey.
Kamu dah tahu kan cerita Hajarul Aswad kan? Ustazah tak nak cerita panjang-panjang dan kamu dah tahu kan? Okey. Nampak Nabi Muhammad diberi kepercayaan untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ni Hajarul Aswad ni. Okey. Okey, yang ketiga, tidak suka membuang masa. Nabi Muhammad bukan seorang yang suka membuang masa. Masa Nabi Muhammad sentiasa diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Okey. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatul Sa'diyah, ibu susuannya, mengembala kambing. Okey. Ketika Nabi Muhammad tinggal dengan Halimatul Sa'diyah, iaitu ibu susuan Nabi, Nabi Muhammad tak pernah buang masa. Masa dia sentiasa diisi dengan mengembala kambing. Dia tak seperti kanak-kanak lain yang suka melepak, berbual-bual kosong. Nabi Muhammad tak suka macam tu. Tapi dia isi masa lapang dia dengan mengembala kambing. Okey. Dan nombor 4. Penyantun. Penyantun ni sopan santun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Nampak? Nabi Muhammad ni seorang yang sangat penyantun. Sentiasa bermanis muka, cakap pun lemah lembut. Kalau orang buat salah kat dia pun, dia akan memaafkan orang itu. Okey? Okey, kita ada berapa sifat kepribadian Nabi Muhammad? Ada berapa? Okey, ada 4. Yang pertama, amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. Yang ketiga, tidak suka buang masa. Dan yang keempat, penyantun. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Macam mana Nabi Muhammad dia menghadapi tentangan orang-orang Mekah. Macam mana dia nak hadap? Okey, yang pertama, Nabi Muhammad sabar dan tabah. Apa saja yang orang buat kat dia, dia sentiasa sabar dan tabah. Contoh dia, Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW sebagai pendusta. Pendusta ni seorang yang berbohong ataupun pembohong. Diorang selalu cakap dekat Nabi Muhammad, kau pembohong. Jangan dengar cakap orang pembohong. Cuba kamu bayangkan, pakcik kamu, makcik kamu tuduh kamu seorang pendusta ataupun pembohong. Mesti kamu sedih kan? Tapi Nabi Muhammad sabar dan tabah. Namun, baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Walaupun mereka selalu seksa Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad masih lagi buat baik kepada pakcik dan makcik dia. Okey, yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Nampak tu masyarakat Arab jahiliah tu, masyarakat Arab Mekah tu, dia tawarkan Nabi Muhammad banyak harta. Kalau kamu sembah berhala, mereka akan bagi banyak harta. Semua harta bagi dekat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berpendirian teguh. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Yang ketiga, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah. Ketiga, Abu Jahal dan sekutunya merancang
membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apabila Abu Jahal dan sekutunya pengikut-pengikut dia, Abu Jahal dan pengikut dia ni nak rancang ataupun merancang untuk bunuh Nabi Muhammad, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah ataupun untuk berpindah ke negara Madinah. Jadi baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah. Walaupun Madinah terletak di utara Mekah. Nabi Muhammad dia pilih untuk ikut jalan jauh. Walaupun Mekah ni terletak di utara, tapi Nabi Muhammad dia pergi ikut ke selatan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengelirukan musuh. Nak kelirukan musuh lah. Musuh orang tertanya-tanya, Nabi Muhammad ni nak pergi negeri mana? Kalau pergi ke Madinah, mesti ke arah utara. Kenapa dia pergi ke arah selatan? Jadi musuh keliru. Okey. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Okey. Di Madinah lah agama Islam tersebar dengan meluas. Okey. Okey, kita ulang balik. Apa kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah? Okey, yang pertama, sabar dan tabah. Yang kedua, berpendirian teguh. Dan yang ketiga, bijak merancang. Bijak merancang strategi untuk berdakwah. Okey? Okey, seterusnya kita nak baca sajak. Kita nak mendeklamasikan sajak. Tajuk sajak kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesayanganku dan ikutanku. Okey. Okey, kamu boleh ikut baca sama-sama ya. Rasulullah kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengenangmu menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan pekertimu, inspirasi hidup kami, dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia, pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan. Hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kamu. Okey. Kita dah baca sajak sama-sama kan? Okey. Apa yang kamu dapat daripada sajak yang kamu baca tadi tu? Okey, kamu nampak tak yang ada warna purple ni? Tulisan warna purple ni. Okey. Ini apa dia? Disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan, permusuhan dapat dihindarkan, hidup aman dan damai, rahmat Allah memayungi kami. Apa benda ni? Inilah dia. Apa dia? Kepentingan mengamalkan akhlak Nabi Muhammad. Apa yang kita dapat kalau kita mencontohi akhlak Nabi Muhammad ataupun mencontohi kepribadian Nabi Muhammad. Inilah dia. Okey, ada 5 perkara yang boleh kita dapat. Yang pertama,
disayangi ibu bapa. Bila kamu seorang yang berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad, secara automatik semua orang akan sayang, termasuklah ibu dan ayah kamu. Nombor 2, disenangi guru dan rakan. Guru-guru, cikgu-cikgu, kawan-kawan kamu pun akan suka dekat kamu. Okey. Yang ketiga, dapat mengelakkan permusuhan. Okey. Bila kita seorang yang baik hati, sopan santun, jujur, amanah. Okey. Permusuhan tu ataupun pergaduhan tu akan kita dapat elakkan. Jaranglah berlaku kalau orang tu seorang yang baik, berakhlak mulia, jaranglah berlaku pergaduhan ataupun permusuhan. Yang keempat, hidup kita akan aman dan damai. Kita tak ganggu orang, kita tak buat jahat dengan orang, kita baik saja, hidup kita pun akan jadi aman dan damai. Dan yang terakhir sekali, yang ni yang penting ni, iaitu mendapat rahmat Allah. Bila kita berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad, Allah akan sayang kita. Bila Allah sayang, kita akan sentiasa di bawah rahmat Allah. Okey, dapat sesuatu hari ni? Okey, Ustazah harap kamu faham apa yang Ustazah ajar hari ni tentang Nabi Muhammad dan masyarakat Arab Jahiliyah ataupun masyarakat Arab Mekah. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.